KPM. Aduh, apalah nak jadi? Oh, sorry. Hai, apalah nak jadi? Tengok ni. Seluruh dunia punya sungai tercemar, weh. Hei. Weh, ini lagi teruk. Weh, daripada warna sungai warna biru dah jadi warna coklat. Akmal, kenapa ni? Cikgu. Bisingnya awak. Minta maaf, cikgu. Ni, cikgu tengoklah artikel ni. Dia kata apa, cikgu? Nampak tak? Sungai di seluruh dunia semakin tenat. Nampak, cikgu? Kan, nampak kan? Risau sangat ni dengan keadaan kita punya alam sekitar dekat seluruh dunia. Betul? Betul tu, cikgu. Jadi, penting sangatlah kerjasama ekonomi dunia kalau awak nak tahu. Cikgu? Ya. Apa kaitannya kerjasama ekonomi dunia dengan alam sekitar, cikgu? Ada kaitan. Apa dia? Untuk melestarikan kita punya kelangsungan alam sekitar di seluruh dunia. Macam tu ke? Ya. Nak tahu tak? Kering. Oh, cikgu. Cantik sangat, cikgu. Ya, betul. Kalau nak tahu, jom kita masuk kelas. Waktu rehat dah habis dah ni. Betul, cikgu. Jom. Jom. Ni laptop letak sini, cikgu. Jom. Cikgu. Jom. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. What's up, everybody? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Menengah Rendah. Ya, hari ini mata pelajaran yang kita akan belajar iaitu geografi. Sebut pasal geografi ni saya pasti murid-murid semua dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Kita ada Cikgu Afifah. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Cikgu? Sehat. Terbaik. Terbaik. Dan juga kita akan bersama dengan jurubahasa isyarat kita. Ini dah Cikgu Katie Lee. Apa khabar, Cikgu Katie? Sentiasa tersenyum. Okey, baik, Cikgu. Kan kali ini kita nak belajar mengenai mata pelajaran geografi. Betul. Dan saya pastikan, Cikgu, bukan hanya kita berdua saja, tapi ada lagi 4 orang anak murid Cikgu, betul? Betul, ada 4 orang. Siapakah mereka ni, Cikgu Afifah? Silakan. Okey, baiklah, saya akan perkenalkan anak-anak murid saya. Okey, anak murid saya yang pertama, bernama Khairil Iman. Okey, hai Khairil. Mana dia? Khairil, okey. Yang kedua, Ahmad Faris. Hai. Hai sikit, Faris. Senyum sikit. Okey. Yang ketiga, Faris dah hai. Okey. Yang ketiga adalah Hidayah. Okey, hai Hidayah. Hello. Okey, dan yang terakhir yang ada dengan kita hari ini adalah Azwar Almalin. Okey, hai Azwar Almalin. Okey, mereka merupakan murid-murid saya tingkatan 3 dari SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Terbaiklah, Cikgu Afifah. Dan saya pastikan, Cikgu, ramai murid-murid tertanya-tanya, apa kaitan tadi Abang Akmal dekat perpustakaan, lepas tu Cikgu pula datang tegur pasal sungai-sungai ni, Cikgu? Betul. Apa kaitan? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Okey, Akmal? Okey. Okey, kita akan teruskanlah. Kita akan tengok apa kaitan apa yang kita buat tadi dengan tajuk kita pada hari ini. Okey. Baiklah, tajuk untuk kita bincang pada hari ini adalah kerjasama ekonomi dunia bagi tajuk tingkatan 3 mata pelajaran geografi. Okey. Okey, baik. Okey, yang pertama kita akan menghuraikan tentang krisis sumber semula jadi di dunia. Mari kita lihat satu persatu. Okey, ini adalah krisis yang berlaku di dunia lah. Kita panggil krisis sumber semula jadi di dunia terbahagi kepada 4 bahagian. Iaitu krisis yang melibatkan ekonomi. Baik. Okey, krisis yang melibatkan masyarakat. Okey, krisis yang melibatkan politik dan juga krisis yang melibatkan alam sekitar. Jadi sketsa kita pada awal permulaan rancangan tadi adalah berkaitan dengan krisis alam sekitar. Salah satu krisis dalam tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, Akmal dan anak-anak murid di rumah dan juga yang sertai kita, mari kita teruskan. Okey, kita akan lihat dulu kepada krisis ekonomi. Baik. Okey, ada 3 perkara yang dapat kita kaitkan. Yang pertama adalah krisis berkaitan dengan pendapatan negara pengeksport dan juga negara pengimport
pengimport tidak menentu kerana kekurangan sumber dan kenaikan harga komuniti. Okey, yang seterusnya adalah kenaikan harga sumber seperti petroleum dan gas asli dalam pasaran dunia. Dan yang terakhir adalah peningkatan kos sara hidup disebabkan nilai mata wang menurun, pendapatan negara merosot dan kuasa beli yang lemah. Okey, seterusnya merupakan krisis politik. Okey, berlaku perebutan kawasan yang mempunyai sumber semula jadi antara beberapa buah negara sehingga membawa kepada konflik wilayah. Yang kedua, tekanan politik ke atas negara-negara pengeluar sumber. Dan yang terakhir, berlaku konflik politik dalam sesebuah negara, ekoran timbulnya pelbagai krisis ekonomi. Okey, yang ketiga, okey, kalau krisis dalam masyarakat ni melibatkan kepada peningkatan kadar kemiskinan, masalah sosial dalam kalangan masyarakat dan juga peningkatan kadar kebuluran. Okey, dan yang terakhir adalah krisis berkaitan dengan alam sekitar. Melibatkan perkara tentang ketidakseimbangan alam sekitar dan juga ekosistem. Sumber semula jadi semakin berkurang, kemusnahan pelbagai flora dan fauna dan juga kemerosotan kualiti alam sekitar. Okey, jadi itu adalah keempat krisis yang berlaku di seluruh dunia yang memerlukanlah kerjasama ekonomi antara dunia. Okey. Kita dah masuk ke soalan cikgu Uji minda kan? Kita dah masuk ke bahagian soalan. Mari kita cikgu. Okey, kita teruskan ya. Okey, soalan saya yang pertama, berdasarkan gambar yang akan ditunjukkan, nyatakan kategori krisis yang telah kamu pelajari. Okey, saya buka peluang kepada anak-anak murid saya. Siapa yang nak menjawab? Saya nak cuba cikgu. Okey, silakan Khairil. Okey. Yang nombor 1, yang gambar gajah tu, saya rasa krisis terhadap alam sekitar. Kerosakan flora dan fauna. Okey. Betul lah cikgu. Saya setuju apa yang Khairil katakan cikgu. Okey. Gambar yang kedua? Gambar yang kedua merupakan krisis terhadap masyarakat, wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Okey, baik. Okey, mari kita lihat jawapan Khairil, betul ataupun tidak. Okey, untuk gambar yang pertama, Khairil pun dah nyatakan tadi, krisis terhadap alam sekitar yang melibatkan kemusnahan flora dan fauna. Okey. Dan yang kedua, gambar menunjukkan tentang krisis terhadap masyarakat yang melibatkan wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Okey. Okey, ini adalah jawapannya dan jawapan Khairil betul. Okey, baik. Tahniah ucapkan kepada Khairil dan ini menunjukkan bukan saja Khairil tapi murid-murid juga yang lain memberikan 100% fokus di dalam kelas kita. Betul Cikgu Afifah? Betul. Okey, baik, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Afifah kita. Cikgu, jom kita sambung kelas kita. Okey, baik. Jom kita sambung tajuk yang seterusnya. Okey, kita akan membincangkan tentang contoh-contoh kerjasama ekonomi antarabangsa berkaitan sumber semula jadi. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, contoh kerjasama ekonomi antarabangsa yang pertama. Okey, simbol ini merupakan simbol pertubuhan negara-negara Asia Tenggara atau dikenali sebagai Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Okey, ini simbolnya. Okey, ini dia punya detail. Okey, fokus kerjasama melibatkan aspek pendidikan, pelancongan, penyelidikan dan pembangunan atau dikenali sebagai R&D. Okey, kerjasama ekonomi serantau ini ditubuhkan pada tahun 1967 dan dianggotai oleh 10 buah negara Asia Tenggara. Okey, berikut merupakan negara-negara yang telah saya senaraikan. Okey, dan antara negara tersebut adalah negara Malaysia lah. Okey, baik, kita akan teruskan dengan simbol yang kedua. Ini merupakan simbol segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura atau dikenali sebagai IMSGT. Okey.
Baik, ini dia punya maklumat. Fokus kerjasama melibatkan aspek perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan juga pelancongan. Okey, kerjasama ini ditubuhkan pada tahun 1992 dan dianggotai oleh 8 buah kawasan negeri seperti yang telah disenaraikan. Okey, dan untuk makluman, negeri-negeri ini ataupun kita kata kawasan-kawasan ini melibatkan kawasan-kawasan di dalam negara Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Okey, baik. Untuk yang seterusnya merupakan segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Okey, atau dikenali sebagai IMT-GT. Okey, ini maklumatnya. Fokus kerjasama melibatkan aspek pertanian, pelancongan, produk halal dan juga perkhidmatan. Okey, kerjasama ini ditubuhkan pada tahun 1994. Okey, dia dianggotai oleh 10 buah wilayah di Sumatera, 8 buah negeri di semenanjung Malaysia dan juga 4 buah wilayah di selatan Thailand. Okey, kerana dia melibatkan 3 buah negara, Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Okey. Baik, yang seterusnya merupakan Kesatuan Eropah atau dikenali sebagai European Union, EU. Okey, ini dia punya simbol dia. Okey, alright. Fokus kerjasama melibatkan perniagaan dan juga perdagangan. Okey, komuniti ini ditubuhkan pada tahun 1958 dan dianggotai oleh 28 buah negara seperti yang disenaraikan. Okey, melibatkan negara-negara Eropah lah. Okey, negara-negara Eropah bersama kerjasama dengan negara kita Malaysia. Okey, baik. Yang seterusnya adalah, ini cikgu yakinlah ramai murid pernah lihat simbol ini. Pertubuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik atau kita kenali sebagai Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, APEC. Okey. Alright, ini dia punya detail. Fokus kerjasama melibatkan perniagaan dan perdagangan. Okey, kerjasama ini ditubuhkan pada tahun 1989 dan dianggotai oleh 21 buah negara seperti yang disenaraikan termasuk negara Malaysia. Okey. Baik, dan ini adalah yang seterusnya, Pertubuhan Perdagangan Dunia atau kita kenali sebagai World Trade Organization, WTO. Okey, ini dia punya maklumat. Fokus kerjasama melibatkan penyelesaian pertikaian perdagangan dan juga menyokong keperluan negara-negara yang sedang membangun. Kerjasama ini ditubuhkan pada tahun 1995 dan melibatkan 654 buah negara di seluruh dunia seperti yang disenaraikan. Okey, baik. Okey, ini adalah tujuan kenapa kita perlu buat kerjasama ekonomi antara negara. Ini yang kita nak tahu, cikgu. Ini tujuannya. Okey, terdapat 6 tujuan utama. Okey, antaranya bertujuan bagi mengembangkan sektor pendidikan kita. Okey, yang kedua adalah untuk penyelidikan dan juga pembangunan. Yang ketiga, sokongan kepada negara-negara membangun. Okey, negara-negara maju membantu negara-negara membangun untuk maju bersama. Okey, dan yang seterusnya semestinya bagi jaringan ekonomi, pelaburan dan juga aktiviti perdagangan. Okey. Baiklah, seterusnya. Kita pergi ke soalan. Okey, cikgu harap murid-murid cikgu yang sertai kita bersedia untuk soalan yang seterusnya. Okey, ini soalannya. Nyatakan kerjasama ekonomi antarabangsa berdasarkan contoh simbol yang ditunjukkan. Okey, ini simbol. Okey, siapa yang nak jawab soalan ni? Ada yang nak mencuba? Betul-betul dulu simbol dia. Okey, kita ada Hidayah. Okey, Hidayah nak cuba jawab. Cuba Hidayah. Simbol yang pertama dikenali sebagai Pertubuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik ataupun dikenali sebagai Asia Pacific Economic Cooperation. Simbol yang kedua, Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun dikenali sebagai Association of Southeast Asian Nations. Betul tak, cikgu? Dia punya sebut association tu, cikgu. Kan? Sedap lah. Boleh sebut lagi sekali ke? Okey, mari kita lihat jawapan Hidayah betul ataupun salah. Okey, kita lihat jawapannya.
Okey, ini jawapannya. Betul Hidayah? Tahniah, cikgu bagi 1 bintang untuk Hidayah. Okey. Yang pertama adalah pertubuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik dan yang kedua adalah pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN. Okey. Itu dia cikgu nampaknya Hidayah pun berikan 100% fokus sama seperti kawannya Khairil tadi. Yang mana dia faham kan setiap logo tu apa fungsinya cikgu, betul? Betul. Okey, baik, kita nak beri rehat sekali lagi kepada murid semua. Jangan keluar dan selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Afifah, ramai murid-murid nak belajar lagi mengenai bab kita iaitu kerjasama ekonomi di dunia ni cikgu. Jadi kita boleh sambung kelas kita cikgu? Boleh, jom kita sambung. Okey. Kita lihat tajuk yang akan kita bincangkan. Yang seterusnya adalah kita akan merumuskan tentang kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, mari kita lihat satu persatu apa kepentingannya kerjasama ekonomi antarabangsa. Sebab tadi di awal segmen kita, Akmal ada tanya, apa kaitannya cikgu? Dengan sungai yang tercemar tu kan? Betul, ini kaitannya. Okey. Kita lihat perkaitan, terdapat beberapa perkaitan lah, ada 6 perkaitan. Okey, kepentingan yang pertama adalah bagi meningkatkan pelaburan. Yang kedua adalah meluaskan pasaran. Seterusnya adalah membentuk hubungan perdagangan, menggalakkan pemindahan teknologi, memperoleh bahan mentah dan juga mendapatkan bekalan buruh asing. Jadi terdapat 6 kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, kita akan lihat satu per satu. Okey, kepentingan yang pertama adalah untuk meningkatkan pelaburan. Terdapat 2 jenis pelaburan iaitu pelaburan equity dan pelaburan langsung asing atau dikenali sebagai Foreign Direct Investment FDI. Okey, menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Okey, contohnya seperti negara yang melabur di dalam Malaysia adalah seperti Jepun, Korea Selatan, China dan juga Singapura. Okey, maksudnya pelabur masuk ke dalam negara kita. Okey. Seterusnya untuk kepentingan yang kedua adalah untuk meluaskan pasaran. Okey, kenapa perlu meluaskan pasaran? Kerana membolehkan negara-negara yang bekerjasama untuk meluaskan pasaran ekspor barangan keluaran negara masing-masing. Contohnya seperti Brazil mengeksport kayu balak ke beberapa buah negara seperti India, China dan juga Vietnam. Rusia pula mengeksport arang batu ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun dan Turki. Jadi bila ada kerjasama antara negara, pasaran pun dapat diperluas. Okey. Baik, kepentingan yang seterusnya bagi membentuk hubungan perdagangan. Okey, kenapa? Kerana ia dapat membuka hubungan antara negara bagi menjalinkan hubungan perdagangan. Hubungan antarabangsa dapat memberi keistimewaan seperti pengecilan cukai, pengurangan tarif, kuota dan juga embargo. Okey, kalau lihat pada paparan rajah yang saya tunjukkan, terdapat 3 perkataan yang telah saya highlightkan dengan warna biru. Apa maksud tarif, kuota dan embargo? Okey, mari kita lihat maksudnya. Okey, maksud tarif merupakan cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barangan yang diimport. Maksud kuota, kuantiti barang yang dibenarkan untuk dibuat, dijual dan lain-lain. Dan terakhir adalah maksud embargo, iaitu larangan mengeksport dagangan ke sesebuah negara. Okey, baik, seterusnya kita akan lihat kepentingan yang seterusnya iaitu bagi mendapatkan bekalan buruh asing. Okey.
Kenapa kita perlu buat kerjasama? Kerana bagi mempermudahkan kemasukan tenaga buruh asing dari sesebuah negara ke negara lain. Tenaga buruh amat diperlukan dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian, perladangan dan juga perkhidmatan. Sebab itulah kita nampak ada beberapa pekerja warga asing di dalam negara kita. Kerana kita sangat perlukan bekalan buruh asing dari negara luar untuk memajukan negara kita sebenarnya. Okey, baiklah. Yang seterusnya, kepentingan kerjasama ekonomi ini adalah bagi mewujudkan pemindahan teknologi antara negara. Okey. Kerana ia dapat menggalakkan pemindahan teknologi terutamanya antara negara maju dengan negara membangun. Terdapat beberapa pemindahan teknologi seperti pembelian mesin dan juga jentera. Jadi kita berkongsi pendapat, berkongsi alat-alat teknologi yang canggih antara negara. Okey. Yang seterusnya, kita apa kepentingannya adalah untuk memperoleh bahan mentah. Okey, ini bagi membolehkan sebuah negara mendapat bekalan bahan mentah daripada rakan dagang untuk kegunaan domestik dan juga industri melalui aktiviti import. Okey, contohnya seperti China mengimport petroleum mentah dari beberapa buah negara seperti Arab Saudi dan juga Oman. Okey. Baiklah. Seterusnya adalah bahagian soalan. Okey. Ya. Sampai dah cikgu ya? Sampai dah bahagian soalan. Tahu-tahu dah sampai dah. Okey. Baik cikgu. Okey. Boleh kita teruskan dengan soalan? Silakan Okey, cikgu. cikgu harap anak-anak murid cikgu juga bersedia dengan soalan ini. Okey, soalan yang pertama, nyatakan semula kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab untuk soalan yang pertama? Ya, nyatakan semula kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Itu dia pelajar kita Ahmad Faris. Okey, kita ada Faris. Okey, silakan Faris. Okey. Okey, itu dia Faris. Terdapat 6 kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa, iaitu yang pertama mendapatkan bekalan buruh asing. Yang kedua, memperoleh bahan mentah. Ketiga, meningkatkan pelaburan. Keempat, menggalakkan pemindahan teknologi. Kelima, membentuk hubungan perdagangan. Dan keenam, meluaskan pasaran. Betul tak cikgu? Okey, terima kasih Faris. Okey, kita akan lihat dan semak jawapan Faris. Okey, ini adalah jawapan yang telah disenaraikan oleh Faris. Terdapat 6 kepentingan: mendapatkan bekalan buruh asing, memperoleh bahan mentah, meningkatkan pelaburan, menggalakkan pemindahan teknologi, membentuk hubungan perdagangan dan juga meluaskan pasaran. Okey, terima kasih Faris. Cikgu bagi Faris 1 bintang. 1 bintang dulu. Ya, cikgu, saya pun dapat 1 bintang juga cikgu, sebab kita dah tahu kan apakah kepentingannya kan antara sesuatu negara itu menjalinkan ekonomi kan. Tapi kesannya cikgu kan, apa akan jadi sekiranya kalau sesebuah negara itu tidak bekerjasama dah cikgu? Adakah kesannya cukup besar kepada ekonomi negara tersebut cikgu? Semestinya lah memberi kesan kepada negara kalau sesebuah negara tidak melaksanakan hubungan perdagangan lah, kita katakan hubungan perdagangan antara negara lain bersama negara lain, jadi dia tidak dapat mengembangkan aktiviti ekonomi dalam negara dia sendiri. Kerana kita semestinya kita memerlukan juga bekalan produk dari negara luar. Jadi aktiviti import dan ekspor itu sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk pembangunan ekonomi negara. Ya, dan selain itu apa lagi cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid supaya mereka tahu sebenarnya kesannya sangat memberikan impak yang teruk juga cikgu kan kepada kita punya ekonomi negara tu kalau dah tidak menjalinkan apa-apa ekonomi di antara sesebuah negara tersebut. Betul cikgu? Betul. Impak dia besarlah kerana ekonomi negara itu tidak dapat berkembang. Jika sesebuah negara aktiviti ekonomi tidak dapat dikembangkan, maka negara itu tidak mampu mencapai sebuah negara yang maju dan juga hebat. Kerana apa? Kerana ekonomi membawa kepada macam-macam kesanlah kepada masyarakat khususnya, seperti menyediakan peluang pekerjaan. Jika masyarakat ada peluang pekerjaan, jadi masyarakat itu ada pendapatan. Bila ada pendapatan, taraf hidup dapat ditingkatkan, jadi kuranglah kadar kemiskinan dalam sesebuah negara. Itu kaitannya. Ya, bagaimana dengan pandangan cikgu mengenai dunia yang tanpa sepadan kan? Sebab kita tahu
sesebuah ekonomi itu memang bergantung kepada terjalinnya antara kerjasama antara sesebuah negara A dan juga negara B juga, cikgu, kan? Okey. Jadi macam mana tu, cikgu? Mungkin cikgu boleh kongsikan juga mengenai sebab kita tahu kita makin ke depan dan saya rasa dunia-dunia yang dah maju ni kalau tak buat apa-apa jalinan antara hubungan negara sesuatu negara pun tak apa, cikgu, kan? Tapi ni negara yang nak membangun ni, cikgu. Okey. Lepas tu dia tak buat pula, cikgu, dia punya hubungan antara negara yang maju tu, cikgu. Okey, kalau macam saya cakap tadi lah, kita akan berbalik kepada ekonomi. Bila sesebuah negara itu ekonomi dia dapat orang kata stabil, meningkat tinggi ekonomi dia, jadi dia akan memberi kesanlah kepada pembangunan aspek masyarakat, aspek alam sekitar, betul tak, aspek teknologi khususnya. Kerana negara itu mampu dan berupaya mengembangkan. Kalau kita balik kepada tajuk perbincangan kita pada segmen pertama tadi, kita lihat 4 kepentingan lah, 4 krisis. Kenapa berlaku krisis jika aktiviti kerjasama ekonomi ini tidak dapat dijalankan. Jadi dia akan memberi kesan kepada aspek masyarakat, alam sekitar, teknologi dan juga ekonomi dalam sesebuah negara. Ya, bagaimana pula dengan kalau sesuatu produk tempatan, cikgu, macam saya menjual saya nak jual durian lah, cikgu, kan? Contohlah, cikgu, kan? Cikgu rasa benda-benda ni penting tak, cikgu, mengenai kerjasama ekonomi dunia ni, cikgu? Penting lah, sebab untuk aktiviti ekspor dan import, jadi kita bertukar-tukar barang dagangan antara negara, kan? Sebab tak semestinya produk yang ada di luar negara itu ada dalam negara kita. Betul. Contoh, buah-buahan, strawberry, betul tak? Kita tak dapat tanam strawberry secara meluas. Apa yang kita tahu, strawberry ada di Malaysia. Contoh di Cameron Highland. Tapi kita tak jumpa pun strawberry dekat kawasan negeri yang lain. Tapi permintaan strawberry itu tinggi. Kita nak buat jam strawberry contohnya, betul tak? Permintaan pembeli nak beli strawberry. Jadi kita perlu kerjasama dengan negara-negara pengeluar strawberry itu. Itu antara kepentingannya lah. Ada kaitan sebenarnya untuk aktiviti import dan ekspor tadi. Betul tu, cikgu. Dan dari segi saingan pula bagi produk tempatan, kan, cikgu rasa adakah ini memberikan satu kesan yang negatif jugalah, sebab kita tahu kan produk tempatan ni nak bersaing pula dengan produk-produk di luar negara tu, cikgu, kan? Betul. Macam mana tu? Okey, kalau dari segi persaingan ekonomi tu, kalau kita wujudkan persaingan ekonomi yang positif, benda tu sangat baguslah sebenarnya. Maksudnya kalau kata produk luar masuk dalam negara, kita kenal jenama produk luar. Betul? Okey, kalau produk Malaysia pergi ke luar negara, jadi orang luar pun kenal dengan produk kita. Jadi itu sebenarnya adalah persaingan yang positif pada pendapat saya. Ya, dan kenapa saya cakapkan tadi buah durian tu, cikgu, kan? Saya rasa kalau orang China di sana, kan, kalau durian je, ini mesti mana dia akan tanya, adakah ini Malaysia punya ke, daripada Raub ke, daripada mana, betul tak, cikgu? Kan? Betul. Sebab durian ni meluaslah kegemaran semua orang, termasuklah saya, walaupun kurang saya makan. Iya, sebut pasal durian tu, cikgu. Apa kata kita pergi makan durian dulu, boleh, cikgu? Boleh, ada durian Kita pergi rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini dalam Mendengar Rendah. Cikgu suka musangking ke di 24? Saya suka yang paling mahal. Blackthorn. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya, Ahmad Nazri, dan juga cikgu geografi kita, Cikgu Afifah. Cikgu Afifah. Ya, saya. Ini ada salah seorang anak murid cikgu bernama Amali. Dia tanya, kenapa cikgu tak tanya saya pun soalan? Kenapa, cikgu? Kenapa? Sebab cikgu nak buka peluang soalan lain kepada Amalin. Ya, Amalin bersedia. Okey. Baik. Baik, kita teruskan Kita teruskan dengan bahagian pengukuhan kita lah. Soalan yang pertama. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu bersedia untuk menjawab soalan kita yang seterusnya. Okey, ini soalan yang pertama. Okey, berdasarkan bendera yang ditunjukkan, apakah nama kerjasama ekonomi antarabangsa yang dapat dikaitkan? Siapa yang nak cuba jawab? Malin kalau tak angkat tangan ni, Malin tak tahulah Malin. Malin laju angkat tangan. Okey, silakan Malin. Ketiga-tiga bendera ni mewakili bendera negara kita. Bendera Malaysia, Thailand
dan juga bendera Indonesia. Yap. Okey. Dan ketiga-tiga ini dikenali sebagai segitiga pertumbuhan antara ketiga-tiga negara ini. Okey, And then dia baik. juga dikenali sebagai MTGT. Okey, bagus berkeyakinan tinggi Amalin jawab soalan ni. Ya, cikgu. Okey, jom kita semak jawapan Amalin. Okey, ini adalah jawapannya dan jawapan Amalin betul. Okey, nama penuhnya adalah Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Okey, jadi diingatkan kepada murid-murid yang sertai kita pada hari ini dan juga murid-murid di rumah, pastikan jika soalan begini ditanya di soal dalam peperiksaan, okey, di dalam pentaksiran, sila tulis jawapan yang penuh seperti ini. Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam kurungan IMTGT. Kalau mereka tulis IMTGT je cikgu, hilang markah. Kita terima jugalah, tapi sebolehnya tulis jawapannya penuh sebab kita nak buat pentaksiran. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Baik. Okey, soalan yang seterusnya. Nyatakan semula krisis sumber semula jadi yang berlaku di dunia. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Ada tak yang nak cuba jawab antara keempat-empat? Faris. Kita ada Faris. Okey, silakan Faris. Antara krisis sumber semula jadi yang berlaku di dunia ada 4. Salah satunya ialah krisis alam sekitar, krisis politik, krisis masyarakat dan juga krisis ekonomi. Betul tak cikgu? Okey, bagus Faris. Okey, kita akan semak bersama-sama jawapan Faris. Yap. Okey, soalan kita tengok balik kepada soalan nyatakan. Okey, kalau dalam soalan maafkan saya, PT3 dah tak ada. Okey, kalau dalam soalan pentaksiran, kita perlu highlightkan perkataan nyatakan. Maksudnya kita hanya senaraikan sahaja, tidak perlu hurai panjang-panjang. Jadi cuma nyatakan krisis yang berlaku. Okey, seperti yang kita bincangkan di awal segmen tadi. Ini adalah jawapan seperti yang telah dinyatakan oleh Faris. Okey, terdapat 4 krisis yang akan berlaku jika kita tidak melaksanakan kerjasama ekonomi antara dunia. Okey, yang pertama adalah krisis ekonomi, seterusnya krisis politik, krisis masyarakat dan juga krisis alam sekitar. Jadi ada 4 krisis yang akan berlaku jika tidak berlaku kerjasama ekonomi dunia. Ya, kalau ada lebih masa baru boleh huraikan. Betul cikgu? Tidak juga. Tidak sebab juga. soalan, okey, kita balik kepada soalan. Sebab dia kata nyatakan semula krisis sumber. Betul. Nyatakan maksudnya hanya nyatakan. Sebab kita jangan buang masa untuk huraian panjang kalau soalan kata nyatakan, sebab nanti kita ada bahagian penulisan esei. Oh, itu lagi. Yang tu yang kita kena hurai panjang-panjang. Ya, sebut pasal esei dia cikgu. Mana soalan esei ni cikgu? Ada, saya sediakan soalan esei untuk murid-murid kita di rumah dan juga yang sertai kita. Ini bahagiannya. Okey, untuk soalan esei kita kenali sebagai soalan kebat. Okey, apa itu kebat? Iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya murid kita perlu menghurai jawapan yang lebih lengkap lah. Secara lebih jelas dan terperinci. Okey, kita akan teruskan dengan soalan kebat yang pertama. Okey, ini adalah contoh soalan kebat. Okey, soalannya berbunyi, jelaskan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap masyarakat. Okey, sebelum saya buka peluang kepada murid-murid saya untuk menjawab, kita lihat dulu kepada soalan ini. Soalan ini menggunakan kata kunci jelaskan. Okey, jadi kalau boleh saya praktiskan murid-murid saya dan juga saya harap murid-murid di rumah juga melakukan amalan ini. Gariskan kata kerja, iaitu jelaskan. Murid perlu menjelaskan. Jelaskan itu bermaksud murid perlu menghuraikan dengan panjang dengan memberi isi, huraian dan contoh jika dapat diberi. Okey, kita akan lihat contoh jawapan sekejap lagi. Okey, cuma saya nak buka dulu peluang ini kepada murid-murid yang sertai kita. Siapa yang nak cuba jawab untuk soalan 1? Abang Akmal nak cuba jawab. Minta maaf cikgu, saya bagi mereka dulu. Okey, boleh kita. Okey, siapa tadi? Siapa tadi? Hidayah. Hidayah. Okey, Hidayah silakan. Antara kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap masyarakat ialah dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat sepertinya buruh dan jurutera. Dengan adanya peluang pekerjaan ini, penduduk dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Okey. Itu sahaja Hidayah jawapan yang diberikan.
Okey. Okey, Macam baik. tadi kan cikgu cakap, kalau soalan esei jelaskan pastikan ada isi, Huraian dan juga contoh. Contoh. Jom kita semak sama ada Okey. jawapan yang diberikan ni ada tak ketiga-tiga perkara ini. Betul cikgu? Okey, kalau kita lihat kepada jawapan Hidayah tadi, Hidayah ada menyatakan tentang peluang pekerjaan. Baguslah, peluang pekerjaan memang sangat berkait rapat dengan masyarakat kita. Betul. Sebab masyarakat sangat memerlukan pekerjaan. Yap. Kenapa kita perlukan pekerjaan? Untuk mendapatkan pendapatan. Betul? Jadi bila ada pendapatan, kita dapat meningkatkan taraf hidup kita. Jadi kita dapat membeli keperluan asas, betul tak? Seperti memiliki rumah, kenderaan, makanan dan pakaian. Itu sebagai contohlah. Okey, mari kita lihat contoh jawapan yang ada kaitan dengan jawapan Hidayah, tapi kita cuba untuk menulis dengan lebih terperinci. Okey. Okey, ini contoh jawapannya. Okey, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap masyarakat ialah dapat menyediakan bekalan buruh asing. Di situ telah mendapat 1 markah. Okey. Okey. Kemudian itu adalah isi. Kemudian kita masuk ke bahagian huraian. Hal ini demikian kerana dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Itu adalah huraian, mendapat lagi 1 markah. Jadi dah 2 markah. Okey. Kemudian kita bagi contoh. Contohnya, terdapat masyarakat yang terlibat dalam tenaga buruh profesional seperti jurutera dan doktor perubatan. Kita bagi contoh berkaitan dengan contoh pekerjaan yang telah yang wujud di dalam dunia kita ni. Ini adalah contoh jawapan yang lengkap. Okey. Baik, kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, soalan yang seterusnya. Masih lagi menggunakan kata kunci jelaskan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap ekonomi. Okey, siapa yang nak cuba? Tadi masyarakat kan? Tadi masyarakat, sekarang ekonomi. Okey. Ada sesiapa murid yang cuba? Siapa tu? Okey, Azwa Amalin. Okey, silakan Azwa. Kepentingannya adalah untuk melebarkan lagi sayap pasaran negara Malaysia ke negara luar. Dan selepas itu, aktiviti ekspor dan import dapat tersebar secara meluas ke luar negara. Okey. Suara dia macam boleh jadi DJ radio lah cikgu. Dapat job DJ radio. Okey. Okey, bagus Amalin, tahniah. Okey, Amalin memang ada nyatakan tentang apa tadi? Ekspor dan import. Okey, ekspor dan import memang sangat berkait rapat dengan perkembangan ekonomi. Okey, mari kita lihat contoh jawapan yang lengkap tapi masih lagi ada ciri-ciri isi, huraian dan juga contoh. Okey, ini antara contoh jawapannya. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap ekonomi ialah dapat meluaskan pasaran. Maksudnya pasaran kita dapat diperluaskan ke seluruh dunia. Dari segi ekonomi kan? Betul. Okey, hal ini demikian kerana dapat memberi peluang kerjasama antara negara untuk meluaskan pasaran produk ekspor. Kalau kata ekspor tu maksudnya barangan keluar negara dan barangan masuk ke dalam negara lah, ekspor dan juga import kan. Jangan keliru pula cikgu kan? Jangan keliru. Okey, kemudian kita lihat kepada contoh. Contohnya seperti negara Brazil mengeksport kayu balak ke beberapa buah negara seperti India dan juga China. Jadi di sini kita dapat lihat dengan jelaslah isi, huraian dan juga contoh. Dan saya pasti kalau contoh tu banyak je antara contoh-contoh diberikan, betul cikgu? Betul, banyak. Seperti negara Rusia mengekspor arang batu kan? Arang batu, betul. Okey, itu antara contoh lain lah. Tapi okey, terima kasih Akmal dengan soalan tu. Untuk bahagian contoh, tak semestinya murid itu perlu memberi banyak contoh. Cukup sekadar 1 contoh pun dah cukup. Kita telah dengan 1 contoh itu dah dikira sebagai contoh lah. Kita dapat bagi 1 markah dah kat situ. Jadi tak perlu bagi panjang-panjang pun sebenarnya. Baik cikgu, jadi 1 bintang untuk saya juga kan? Boleh, kita bagi 1 bintang untuk Akmal. Okey. Kita akan teruskan dengan contoh soalan yang seterusnya. Baik. Okey, soalan ini berbunyi, bagaimanakah kerjasama ekonomi antarabangsa dapat menggalakkan perkembangan teknologi dalam sesebuah negara? Jadi kata kuncinya adalah bagaimana. Tadi jelaskan. Tadi jelaskan. Sekarang kita kena, dia tanya kita bagaimana. Tapi konsepnya sama. Kita perlu bagi isi, huraian dan juga contoh. Okey. Okey, baik. Siapa nak cuba jawab? Saya dulu. Okey, silakan Khairil. Kepentingannya adalah untuk mewujudkan perkembangan teknologi dalam sesebuah negara. Perkembangan teknologi berlaku melalui beberapa kerjasama negara dalam penyediaan alatan untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, jadi
Okey, dah ke Khairil? Itu ke jawapan kamu? Ada atau nak tambah lagi sikit? Itu saja? Okey. Saya rasa itu saja. Okey. Baik, Khairil dia ada menyatakan macam pemindahan teknologi melalui peralatan untuk menghasilkan produk. Betul lah, memang kalau kita nak hasilkan sesuatu produk, kita sangat perlukan peranan teknologi. Ya. Peralatan lah khususnya kan. Okey, bagus. Khairil, okey, kita akan lihat jawapan yang lengkap. Okey. Ini jawapannya, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa dapat menggalakkan perkembangan teknologi dalam sesebuah negara kerana perkongsian teknologi dapat diwujudkan. Okey, hal ini demikian kerana beberapa negara akan bekerjasama dalam penggunaan dan penghasilan teknologi seperti teknologi jentera dan teknologi pemprosesan makanan. Okey, jadi untuk teknologi ini memang berkait dengan produk-produk ataupun peralatan untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, jadi di situ pun jelas terlihat isi, huraian dan juga contoh. Ya. Okey. Baik. Okey, boleh kita teruskan? Tak boleh cikgu. Okey. Cikgu, sebelum nak pergi ke rumusan ni kan, kadang Okey. saya tertanya-tanya lah, kalau saya sebagai seorang murid yang mengambil mata pelajaran geografi ni cikgu kan, bagaimana supaya kita tak nak keliru antara kerjasama antara masyarakat, ekonomi dan sebagainya cikgu. Sebab saya pasti walaupun dia nampak macam seakan-akan sama kan cikgu, betul. lebih kurang kan, tapi apabila kita nak jawab soalan AC tu, kita tak nak murid-murid kita ni keliru antara kerjasama yang ini masyarakat ke, ekonomi ke, atau dan yang lain-lain juga cikgu. Sebab tu pentingnya bila setiap kali kamu mendapat soalan, tolong baca dulu soalan. Jangan excited lah, kita kata excited. Dapat soalan, baca satu perkataan tu dah macam okey, dah excited Terus nak tulis. buat. Terus buat. Perlu baca betul-betul dulu soalan. Soalan tu dia apa orang kata menyatakan tentang apa. Mula cari dulu kata kunci, jelaskan, nyatakan, betul tak, bagaimana, ataupun ada lagi huraikan. Okey, ada pelbagai kata kunci yang kita gunakan dan kita sentiasa buat latihan dengan murid-murid kita. Okey, pastikan dulu kata kunci yang digunakan. Kemudian baca betul-betul soalan tu. Soalan tu minta tentang apa? Bertanya tentang apa? Kalau soalan tu tanya kesan, contohnya, kesan kepada apa? Kepada ekonomi, kepada masyarakat, contohnya kepada alam sekitar dan sebagainya lah. Pastikan baca dulu betul-betul soalan supaya kamu tidak memberi jawapan yang silap. Okey, berbalik kepada soalan Akmal tadi, bagaimana kita nak membezakan dengan tajuk kita hari inilah, bagaimana kita nak membezakan dari segi ekonomi, masyarakat, teknologi dan juga alam sekitar. Betul. Okey, kalau dari segi ekonomi semestinya berkaitan dengan aktiviti perdagangan lah khususnya. Itu kata kunci dia cikgu kan? Kata kunci lah, perdagangan, aktiviti jual beli, import ekspor. Yang ada kaitan dengan aktiviti perdagangan tu mesti ekonomi. Okey, kalau masyarakat pula selalunya kita akan gunakan kata kunci seperti peluang pekerjaan. Kan, taraf hidup, mendapat pendapatan, kan, okey, mengurangkan masalah kemiskinan, kadar kemiskinan, contohnya begitu. Okey, kalau alam sekitar semestinya berkenaan dengan isu-isu alam sekitar kita lah, seperti masalah pencemaran, kan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi, kan. Okey, masalah tentang apa lagi, tentang tanah runtuh contohnya, kan, banyak kejadian tanah runtuh disebabkan perbuatan manusia juga, kan. Jadi perlu faham, maksudnya kalau alam sekitar tu berkaitan dengan alam semula jadi kita. Okey, dan itu kata kuncinya mengenai alam sekitar. Betul. Dan yang terakhir sekali tu cikgu, teknologi kan. Okey, kalau teknologi pula mesti berkaitan dengan peralatan lah, khususnya peralatan untuk menghasilkan produk. Tetapi kan bukan hanya fokus kepada peralatan. Teknologi ni idea. Okey, contohnya kita ada jurutera. Okey, tak semestinya jurutera dalam negara kita sahaja. Kita juga guna idea daripada jurutera-jurutera luar negara untuk menghasilkan sesuatu produk teknologi itu, untuk mewujudkan sesuatu teknologi. Jadi idea itu merupakan salah satu item yang membawa kepada perkembangan teknologi. Sebab saya pasti kalau sebut saja teknologi, murid akan fikir, kalau teknologi dia berikan peluang pekerjaan kan? Betul. Okey cikgu, dan saya pasti cikgu boleh simpulkan apa yang kita dah belajar untuk kita punya sesi kali ini cikgu, silakan. Okey, boleh. Baiklah, saya simpulkan tajuk yang telah kita bincangkan pada hari ini semestinya tentang kerjasama ekonomi dunia, dan kita telah lihatlah beberapa kepentingan kenapa pentingnya kerjasama ekonomi
ekonomi dunia. Semestinya memberi kesan kepada ekonomi kita, kepada masyarakat, alam sekitar dan juga perkembangan teknologi dalam negara kita. Sebenarnya kalau kita lihat balik kepada keempat-empat kesan ini sebenarnya membawa kepada perubahan, kemajuan dalam sesebuah negara. Sebenarnya memberi kesan kepada negara kita khususnya. Okey, jadi sama-samalah kita cuba memahami kenapa pentingnya kerjasama ekonomi dunia ke arah pembangunan sesebuah negara. Saya sokong YB. Macam YB kan. Okey, Cikgu Afifah, dari segi prestasi keseluruhan daripada murid-murid kita ni macam mana Cikgu? Okey, baiklah. Dengan apa latihan yang telah kita buat tadi, okey, saya dapat simpulkan bahawa murid-murid kita, keempat-empat orang murid kita yang sertai kita pada hari ini dapat menjawab dengan cemerlang. Alhamdulillah. Okey, dan saya boleh memberi bintang penuh lah. 5 bintang bagi setiap murid kerana telah menjawab dengan cemerlang dan berkeyakinan tinggi dalam setiap soalan yang telah ditanya. Okey, sila beri tepukan kepada diri anda masing-masing dan dapat dah 5 bintang. Takkan masam je muka je. Ya, Khairil. Okey, baik cikgu. Apa dia? Macam mana nak buat semua rujukan semua? Macam mana tu cikgu? Ada murid tanya pula kat rumah tu cikgu. Okey. Boleh ambil di portal Delima. Ya. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Afifah dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Katie Lee dan murid-murid yang bersama dengan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Saya doakan anda semua akan berjaya dan sentiasa jaga diri. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam Menengah Rendah seterusnya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.